Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tugasan yang ketiga, iaitu pembentangan tentang analisis model konseptual dan kerangka kurikulum standard pendidikan prasekolah. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang tugasan saya ketiga ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Afrina binti Mat Jamil, pemegang nama kad matriks 202214230083. Pensyarah kepada subjek PEDK 1094 ini ialah Cikgu Alima binti Atan, dan ini merupakan tugasan saya yang ketiga, iaitu tugasan pembentangan daripada analisis penulisan saya yang sebelumnya. Okey. Baiklah, seterusnya kita masuk ke matlamat kurikulum permata dan juga KSPK. Apakah perbezaan antara kurikulum permata negara dan juga KSPK? Kurikulum permata negara menyediakan pendidikan dan asuhan kepada kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke bawah, manakala KSPK pula menyediakan pendidikan kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Seterusnya, matlamat kurikulum permata negara pula adalah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal kepada kanak-kanak, manakala dalam KSPK pula hanya mempunyai didikan dan mereka tidak menerapkan asuhan. Akhir sekali ialah permata negara. Matlamat kurikulum permata negara ini adalah untuk melahirkan murid yang bersasiah mulia, mempunyai kerohanian yang mantap dan mempunyai kecerdasan intelek. Untuk KSPK pula ialah KSPK ini untuk membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan juga membentuk konsep kendiri yang positif. Selain itu, terdapat juga persamaan antara kedua-dua matlamat ini, iaitu persamaannya adalah kanak-kanak ini lebih didedahkan untuk belajar secara bermain atau belajar melalui bermain, di mana mereka tidak memfokuskan kepada pendidikan yang formal. Seterusnya ialah kedua-dua matlamat ini bertujuan untuk melahirkan model insan yang mempunyai akhlak yang mulia. Jadi, itulah pentingnya penekanan aspek rohani dalam kedua-dua matlamat ini. Yang terakhir sekali ialah menyediakan pembelajaran melalui pengalaman, di mana kanak-kanak lebih terjerumus untuk melakukan aktiviti dengan sendirinya tanpa memerlukan bantuan daripada pihak guru dan rakan-rakan lain. Baiklah, kita pergi ke slide yang seterusnya, ialah tentang model konseptual kurikulum permata negara. Dalam model konseptual kurikulum permata negara dibahagikan kepada dua, iaitu model bidang didikan dan bidang asuhan. Dalam bidang asuhan dipecahkan kepada 4. Yang pertama ialah pemakanan yang seimbang, yang kedua iaitu keselamatan kanak-kanak, yang ketiga ialah penjagaan dan latihan urus diri, yang keempat ialah amalan pengasuhan. Bagi bidang didikan pula terbahagi kepada 6, iaitu yang pertama perkembangan sosio-emosi dan kerohanian, yang kedua perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, yang ketiga perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, yang keempat pula perkembangan deria, pemahaman dunia dan persekitaran, yang kelima perkembangan fizikal dan psikomotor, dan akhir sekali ialah perkembangan kreativiti dan estetika. Ini merupakan kurikulum yang terdapat dalam permata negara. Dan dalam pemakanan seimbang menceritakan tentang kanak-kanak ini perlu diberi dan diberi makan dengan makanan yang seimbang. Pihak taska perlulah menyediakan makanan yang sihat dan tidak mempunyai NSG atau pewarna makanan atau perasa makanan. Dalam keselamatan kanak-kanak pula ialah kanak-kanak ini perlu dijaga secara fizikal dan
pembimbing atau para guru mestilah memberi fokus kepada kanak-kanak tanpa ada sebarang kecederaan yang berlaku kepada mereka. Penjagaan dan latihan urus diri pula menekankan tentang aspek cara untuk kanak-kanak menjadi lebih berdikari dan menguruskan diri sendiri. Akhir sekali ialah amalan pengasuhan. Amalan pengasuhan ini ialah tentang hubungan yang baik antara kanak-kanak di taska dan juga pendidik. Bagi perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian pula ialah kanak-kanak ini didedahkan cara untuk mengawal emosi mereka, cara untuk mengenal agama dengan lebih mendalam. Bagi perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, mereka ini didedahkan cara-cara untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan juga berkomunikasi. Bagi perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, di mana mereka hanya didedahkan dengan matematik asas, iaitu dengan belajar nombor 1 hingga nombor 10, belajar menambah dan belajar menolak. Mereka tidak didedahkan dengan kaedah darab dan juga bahagi. Seterusnya ialah perkembangan kreativiti dan estetika. Perkembangan ini merupakan perkembangan kanak-kanak melalui mereka bermain, berlakon maupun bernyanyi. Seterusnya ialah perkembangan fizikal dan psikomotor. Seperti mana yang kita ketahui, perkembangan fizikal dan psikomotor pada tahap umur mereka ini sangat penting kerana psikomotor ini terbahagi kepada dua, psikomotor kasar dan juga psikomotor halus. Dengan adanya kemahiran daripada kedua-dua psikomotor ini, kanak-kanak ini akan boleh berjalan, boleh berlari atau boleh berlompat bersama rakan-rakan yang lain. Malah ia juga dapat membantu perkembangan mereka. Akhir sekali ialah perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran, di mana kanak-kanak ini belajar mengenali dunia menggunakan deria mereka, iaitu deria rasa, deria bau, deria sentuhan dan macam-macam lagi. Baiklah, apa yang seterusnya ialah kerangka kurikulum standard pendidikan prasekolah. Kerangka kurikulum ini juga dibahagikan kepada 6, sama seperti bidang didikan dalam kurikulum permata sebentar tadi. Kerangka yang pertama ialah tunjang komunikasi. Tunjang komunikasi ini boleh kita kaitkan dengan kemahiran berbahasa di dalam kurikulum permata sebentar tadi, di mana kanak-kanak ini didedahkan dengan kemahiran untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sekeliling mereka. Seterusnya ialah tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Tunjang ini dapat kita kaitkan dengan tunjang permata tadi, iaitu perkembangan sosio, emosi dan kerohanian, di mana di dalam tunjang dan bidang ini, kanak-kanak ini didedahkan dengan cara untuk berakhlak mulia, untuk menerapkan nilai-nilai murni di dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya ialah tunjang kemanusiaan. Yang keempat pula ialah tunjang keterampilan diri. Tunjang keterampilan diri ini kanak-kanak didedahkan dengan untuk belajar menjaga kebersihan diri dan menjaga kekemasan diri mereka. Seterusnya ialah tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Akhir sekali ialah tunjang sains dan teknologi. Seperti mana yang kita ketahui, pada zaman era globalisasi ini, kanak-kanak di prasekolah juga tidak akan terlepas dengan perkembangan teknologi. Jadi amatlah penting untuk mereka didedahkan dengan tunjang sains dan teknologi supaya mudah untuk mereka melangkah masuk ke tahap 1, di mana mereka akan belajar ke arah ICT dan menggunakan komputer. Baiklah, selepas itu ialah kerangka kurikulum standard pendidikan prasekolah dan kurikulum permata yang saya analisis dalam penulisan saya. Yang pertama ialah model konseptual permata. Saya dalam bidang asuhan terdapat 2 bidang yang saya analisis, iaitu bidang yang pertama ialah latihan urus diri bayi dan kanak-kanak. Yang pertama ialah
latihan urus diri bayi dan kanak-kanak ini diberikan kepada, yang pertama ialah penjagaan kesihatan bayi dan kanak-kanak di taska. Seperti yang mana kita ketahui, kesihatan yang baik merupakan asas untuk perkembangan kanak-kanak. Jadi, ia juga merupakan faktor untuk kanak-kanak terus membesar dengan sihat. Oleh itu, sebagai pendidik yang bertanggungjawab, pendidik mestilah peka dengan masalah kesihatan yang kanak-kanak hadapi. Seperti mana yang kita tahu, terdapat kanak-kanak yang akan menghadapi asma, sakit jantung dan lain-lain lagi. Oleh itu, guru mestilah peka tentang tahap kesihatan mereka. Di samping itu, sebagai guru yang bertanggungjawab juga mestilah tahu jenis-jenis penyakit yang berjangkit, contohnya selesema, demam, sakit mata ataupun kurap. Jadi apabila terdapat kanak-kanak yang mempunyai simptom-simptom untuk penyakit berjangkit ini, maka guru perlu mengambil tindakan awal dengan mengasingkan dia daripada kanak-kanak yang lain. Dari situ guru dapat menghadkan penyebaran masalah kesihatan di dalam taska tersebut. Di samping itu, guru-guru juga perlu menyediakan pemeriksaan rambut, kuku, gigi dan badan secara berkala, sama ada dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Jadi, setiap murid perlulah mempunyai buku rekod kesihatan yang tersendiri. Selain itu, untuk mencegah penyebaran penyakit di dalam kelas dan di taska, guru mestilah menjaga kebersihan, contohnya mencuci tangan selepas menukar lampin bayi di taska. Seterusnya, dalam latihan urus diri pula ialah kanak-kanak ini diberi pendedahan tentang cara untuk menjaga kebersihan dan peralatan peribadi mereka. Jadi, latihan urus diri ini dijadikan sebagai rutin harian yang wajib mereka lakukan pada setiap hari. Sebagai contoh, pada setiap pagi apabila kanak-kanak sampai ke taska, mereka akan diajar untuk menyusun kasut di rak dengan sendirinya tanpa bantuan daripada guru. Selain itu, antara pengurusan yang diajar oleh kanak-kanak ialah tentang cara untuk makan, cara untuk mandi, cara untuk gosok gigi dan cara untuk menggunakan tandas dengan sendirinya. Jadi, antara yang kanak-kanak boleh belajar ialah yang pertama, guru-guru boleh ajar kanak-kanak untuk membasuh tangan. Mereka perlu beratur ketika menggunakan sinki dan tidak membazir air. Selain itu, dengan barang permainan mereka. Seperti mana kita tahu, di dalam taska ada satu masa di mana kanak-kanak ini akan diberi peluang untuk mereka bermain, iaitu pada waktu rehat. Jadi kanak-kanak ini tahu untuk mengambil permainan itu dan menggunakannya tanpa sebarang kerosakan. Jadi selepas mereka selesai bermain, mereka tahu di mana untuk menyimpan permainan tersebut dan memasukkan semula permainan-permainan tersebut di dalam bako yang telah disediakan. Jadi dari situ kanak-kanak boleh belajar untuk berdikari dengan mengemas semula permainan mereka. Seterusnya kita pergi kepada keselamatan kanak-kanak. Dan seperti mana kita ketahui, taska kanak-kanak di dalam taska mungkin terdapat paling ramai seramai 25 orang. Jadi taska tersebut perlulah mempunyai ruang yang besar dan luas supaya mudah untuk kanak-kanak ini bergerak dan bermain. Jadi selain itu, kelengkapan dan perabot yang terdapat dalam ruang taska tersebut mestilah selamat. Contohnya, para guru boleh menggunakan meja jenis plastik kerana bucunya tidak tajam seperti meja kayu. Selain itu, meja-meja dan juga perabot-perabot yang digunakan mestilah sesuai saiznya dengan ketinggian kanak-kanak. Sebagai contoh, tempat rak meletakkan buku, rak tersebut mestilah berada di paras yang bersesuaian dengan kanak-kanak. Jadi mudah untuk mereka menyusun dan mengambil semula buku tersebut tanpa ada sebarang kecederaan.
Di samping itu, guru-guru juga perlulah cakna tentang perabot-perabot yang terdapat di dalam kelas. Sama ada kerusi tersebut, jika kerusi atau meja tersebut sudah rosak, jadi lebih baik untuk para guru meletakkan kerusi dan meja tersebut di dalam stor supaya tidak ada sebarang masalah kecederaan yang berlaku ke atas kanak-kanak. Baiklah, seterusnya kita pergi ke bidang pendidikan. Bidang pendidikan yang saya analisis yang pertama ialah tentang perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Kepentingan perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal dalam bidang pendidikan di kurikulum permata adalah untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan komunikasi kanak-kanak. Seperti mana yang kita tahu, bahasa ini merupakan satu asas yang penting untuk kanak-kanak bersosial dengan rakan-rakan dan juga masyarakat di sekeliling mereka. Di Taska, mereka fokuskan kepada dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Tetapi kanak-kanak ini lebih cenderung untuk lebih mahir dalam bahasa ibunda, iaitu bahasa Melayu. Jika kanak-kanak ini mempunyai kemahiran berbahasa dan komunikasi yang sangat hebat, jadi mudah untuk mereka bergaul dan berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa. Jadi para guru ini mestilah menggunakan bahasa-bahasa yang standard seperti bahasa formal. Sepertinya makan, minum. Guru tersebut mestilah menyebut perkataan yang betul dan tidak menggunakan bahasa baik. Kerana kanak-kanak ini kerana di lingkungan umur 4 tahun ke bawah ini, mereka ini mudah untuk menyerap dan menyimpan apa yang mereka dengar. Jadi para guru digalakkan untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa baik seperti mama, cucu dan sebagainya. Jadi, jika guru-guru ini mula berinteraksi menggunakan bahasa-bahasa orang dewasa atau bahasa yang formal, mudah untuk kanak-kanak ini mula belajar dan mula bergaul dengan orang lain. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh guru lakukan untuk meningkatkan perkembangan bahasa kanak-kanak ini ialah dengan memperbanyakkan membaca buku cerita bersama-sama mereka. Selain itu, guru juga boleh melakukan aktiviti seperti bercerita, di mana kanak-kanak itu perlu mengetahui satu cerita dan berkongsikan kepada rakan-rakan kelas yang lain. Jadi daripada situ, kanak-kanak ini akan dapat menyebut perkataan dengan mudah serta dapat memberi respon dan tahu untuk bertanyakan soalan kepada orang lain. Baiklah, perkembangan yang kedua ialah perkembangan sosial, emosi dan rohani. Seperti mana yang disebutkan dalam matlamat kurikulum permata, di mana ini melahirkan kanak-kanak yang mempunyai kerohanian yang tinggi, kecerdasan intelek. Di situ jugalah seperti mana yang disebutkan dalam perkembangan sosial, emosi dan kerohanian. Supaya pentingnya perkembangan ini adalah untuk membolehkan kanak-kanak ini membina jati diri dan ketahanan diri mereka untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang pada masa hadapan, dan mereka tahu untuk menyesuaikan diri sama ada ketika mereka berada di dalam negara ataupun di luar negara. Baiklah, dari aspek kerohanian pula ialah kanak-kanak ini diajar untuk menjadi seorang manusia yang taat kepada agamanya, menerapkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan mereka. Baiklah. Objektif perkembangan sosial, emosi dan kerohanian ini adalah untuk melahirkan individu yang berakhlak mulia dan berguna pada masa hadapan. Jadi sosial yang baik ini perlulah dipupuk sejak mereka kecil lagi. Bab kata pepatah, melantar buluh biarlah dari rebungnya.
Jadi dari aspek emosi pula, kanak-kanak ini diajar untuk pandai mengawal emosi dan tahu menggunakan emosi dengan betul. Sebagai contoh, apabila mereka marah, mereka tahu bila masa yang sesuai untuk menggunakan emosi marah tersebut. Jadi daripada perkembangan sosial emosi dan kerohanian ini, kanak-kanak ini dapat belajar untuk membina tingkah laku yang baik serta mereka boleh menjadikan diri mereka lebih berdisiplin. Di samping mereka akan tahu untuk mengawal emosi mereka. Baiklah, kita masuk ke aspek kerangka KSPK pula. Yang pertama ialah saya menganalisis tentang tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai ini dapat kita kaitkan dengan perkembangan sosial emosi dan kerohanian yang terdapat dalam bidang didikan di dalam kurikulum permata, di mana tunjang kerohanian, sikap dan nilai ini dibahagikan kepada dua, iaitu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Jika kanak-kanak di dalam kelas tersebut, jika kanak-kanak yang beragama Islam lebih banyak di dalam kelas tersebut, maka pendidikan Islam diajar masa untuk mengajar pendidikan Islam lebih lama berbanding pendidikan moral. Baiklah, pendidikan moral ini seperti yang kita tahu diajar kepada kanak-kanak yang bukan beragama Islam. Baiklah, dalam pendidikan Islam, kanak-kanak di prasekolah ini diajar asas membaca Al-Quran dan juga mengenal huruf-huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta. Dan mereka juga diberi pendedahan untuk menghafal surah-surah pendek seperti surah Al-Fatihah dan juga 3 Qul. Di samping itu, sebagai umat Islam, jadi amat penting untuk diajarkan kepada mereka tentang rukun Islam dan rukun iman pada peringkat yang awal ini, kerana mudah untuk mereka ikuti tanpa ada sebarang masalah. Selain itu, dalam bidang pendidikan Islam juga, kanak-kanak ini dapat belajar cara-cara untuk mengambil wudhu dan juga cara-cara untuk solat, kerana kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun ini digalakkan untuk solat walaupun mereka belum akil baligh. Baiklah, dalam bidang pendidikan moral pula, kanak-kanak yang bukan pendidikan Islam ni akan diajar cara-cara untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Dan daripada pendidikan moral ini juga, kanak-kanak itu akan dapat tahu cara untuk membezakan perkara yang baik dan perkara buruk. Namun demikian, pendidikan moral ini bukan sahaja dapat diterapkan di dalam kelas, malah ia juga dapat diterapkan di luar kelas, seperti salam guru sebelum pulang, menghormati guru-guru, tidak kira sama ada di prasekolah maupun luar daripada prasekolah. Baiklah, kita masuk ke tunjang yang terakhir, iaitu tunjang fizikal dan estetika. Tunjang fizikal ini merupakan satu tunjang yang amat penting, kerana daripada tunjang ini dapat membantu kanak-kanak untuk meningkatkan kemahiran mereka menulis, membaca, berlari, berjalan. Ia juga dapat dikaitkan dengan psikomotor kasar dan psikomotor halus kanak-kanak. Selain itu, dalam tunjang fizikal dan estetika ini, kanak-kanak ditekankan tentang penjagaan kesihatan, di mana mereka memerlukan kesihatan fizikal yang baik, persekitaran yang sihat dan juga pemakanan yang seimbang, seperti mana yang disebutkan dalam kurikulum permata. Dalam kurikulum KSPK juga perlu menekankan tentang pemakanan yang seimbang. Jadi apabila mereka mempunyai tubuh badan yang sihat, ia dapat membantu kanak-kanak untuk lebih fokus ketika berada di dalam kelas. Dan dalam aspek estetika pula, ialah kanak-kanak ini didedahkan dengan bidang seni dan kreatif. Contohnya, mereka belajar bermain alat muzik, mereka belajar melalui drama, mereka juga belajar melalui menyampaikan pantun ataupun bersaja.
Daripada estetika ini, guru-guru bukan saja boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang menarik, malah ia juga dapat mencukil bakat-bakat yang ada dalam diri kanak-kanak tersebut. Contohnya terdapat beberapa kanak-kanak yang mempunyai kemahiran untuk berpidato ataupun berkemahiran untuk bermain alat muzik. Baiklah, akhir sekali ialah tentang perkaitan tunjang-tunjang dengan kesan pembelajaran yang bermakna. Baiklah, seperti mana yang ketahui, setiap tunjang perkembangan dan juga di bidang didikan dan bidang asuhan yang telah diajar dan diaplikasikan dalam taska maupun prasekolah mempunyai kesan dan objektif yang tersendiri. Jadi kesan yang pertama daripada kurikulum-kurikulum tersebut ialah pembelajaran berpusatkan kanak-kanak. Pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak ini bermaksud di mana kanak-kanak ini tidak hanya bergantung harap kepada guru ketika menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi dari situ kanak-kanak ini akan bergerak dengan sendirinya untuk mengendalikan dan menyelesaikan masalah-masalah yang telah mereka hadapi dengan bekerjasama bersama rakan-rakan yang lain untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. So, jadi dari situ mereka juga dapat berlatih untuk saling bantu-membantu serta meningkatkan kemahiran interpersonal melalui kolaborasi dan juga aktiviti yang mereka jalankan. Kesan pembelajaran yang bermakna yang kedua ialah kanak-kanak ini belajar melalui 3E, iaitu explore, experiment dan experience. Explore ini merupakan di mana kanak-kanak ini belajar untuk menerka persekitaran mereka. Mereka menerka persekitaran dengan menggunakan dera-dera yang ada dan mereka juga berfikir serta memanipulasikan bahan-bahan yang ada di sekeliling mereka. Contohnya apabila mereka belajar di luar daripada kelas, mereka dapat melihat tanaman, tumbuh-tumbuhan, pokok dan daripada situ apabila mereka merasa dan memegang, mereka akan dapat tahu bagaimana tekstur bahan batang, bagaimana apakah warna batang tersebut, apakah warna daun dan apakah nama jenis-jenis tumbuh-tumbuhan tersebut. Daripada eksperimen pula ialah kanak-kanak ini dapat belajar untuk meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran sains mereka. Seperti yang tunjang yang terdapat iaitu tunjang sains dan teknologi, kanak-kanak ini diberikan pendedahan dalam pendidikan sains. So, sains ini dapat dikaitkan dengan eksperimen di mana mereka dapat belajar melakukan sesuatu eksperimen. Jadi apabila mereka melakukan sesuatu eksperimen, mereka dapat mengetahui sesuatu ilmu yang baru. Akhir sekali ialah experience. Experience ialah belajar melalui pengalaman di mana untuk menambah pengetahuan, kanak-kanak ini perlu melakukan aktiviti dengan sendirinya. Mereka perlu mengeksplor aktiviti tersebut tanpa ada bantuan guru. Contohnya bayi yang berumur 2 hingga tahun. Mereka mula untuk belajar merangkak dan berjalan. Jadi mereka akan belajar untuk memegang perabot-perabot yang berada di persekitaran mereka. Jadi daripada pembelajaran melalui 3E ini dapat menggalakkan kanak-kanak untuk meningkatkan pemikiran mereka menjadi lebih kreatif dan juga lebih kritis, dan aktiviti dapat dilakukan berdasarkan minat-minat mereka. Baik, kesan yang terakhir ialah belajar melalui bermain. Seperti yang umum ketahui, bermain ini merupakan sifat sedia ada yang ada dalam diri semua kanak-kanak. Jadi dengan bermain ini, kanak-kanak dapat meneroka persekitaran sekeliling mereka dengan sendirinya. Selain itu, dengan bermain, kanak-kanak ini dapat meningkatkan psikomotor kasar
dan juga psikomotor halus. Contohnya apabila mereka bermain pasir, mereka dapat meningkatkan psikomotor halus mereka, iaitu dengan menggenggam atau meramas pasir tersebut. Dalam psikomotor kasar pula, kanak-kanak ini dapat belajar berlari, melompat dan belajar untuk berjalan. Seterusnya ialah dengan belajar melalui bermain ini, kanak-kanak ini dapat meningkatkan kemahiran kognitif. Contohnya apabila mereka bermain penyusunan blok, dari situ kanak-kanak itu akan dapat berfikir cara untuk menyelesaikan masalah, untuk membina satu bangunan menggunakan blok, ataupun mereka juga dapat belajar membina istana pasir menggunakan pasir. Seterusnya terakhir ialah dapat membina kemahiran sosial. Jadi apabila kanak-kanak ini bermain secara dalam berkumpulan dan secara beramai-ramai, maka akan berlakunya interaksi sosial antara mereka. Jadi daripada aktiviti tersebut, ia dapat meningkatkan dan mendedahkan kepada kanak-kanak cara untuk mereka saling bantu-membantu. Mereka juga dapat belajar untuk bertolak ansur, dan juga mereka dapat belajar untuk membina nilai-nilai murni bersama rakan-rakan yang lain. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.